Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrat Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya wal mursalin wal ulama'i was salihin wa ila arwahi jami'il qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat syai'un lillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وعليكم السلام الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يسر أمورنا ولا تعسر رب يسر ولا تعسر رب تنبيل خير آمين يا رب العالمين. Baik, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas keizinan serta rahmat, taufik dan hidayahnya dapat sama-sama kita berkumpul lagi pada minggu ini setelah kita bercuti pada minggu lepas ya, sebab semua nak sambut Deepavali. Jadi cutilah kita ya. Baik. Kita masih lagi membicarakan topik Al-Wadi'ah ya, kalau tuan-tuan dan puan masih ingat 2 minggu lepas, Wadi'ah ini bermaksud kita simpan barang atau kita kirim barang dekat orang atau kita simpan barang kat mana-mana tempat ataupun kita pas ke orang, kiriman, pesanan, simpanan, itu kita panggil Wadi'ah. Jadi 2 minggu lepas kita berhenti pada baris yang keempat dari bawah. Baris yang keempat dari bawah, maka jika ditanamkan pada satu tempat dan kita habis pada ayat tiada wajib dhaman pada yang asahnya, saya tanda kat situlah, seingat saya ya. Baik, kita sambung. Jika dibawa musafir dengan barang tadi, wajib dhamannya ya. Maknanya orang kirim barang kat kita, lalu kita balik kampung, itu andai kehilangan, kita kena ganti rugi lah, tu wajib dhaman maksudnya situ ya. Melainkan jika jatuh kesukaran, kecuali kalau ada kesukaran atau peperangan dan lemah ia daripada mereka yang hendak diberi kepadanya, iaitu empunya atau wakilnya, kemudian hakim, kemudian yang amin, seperti barang yang telah terdahulu itu, maka tiada wajib dhamannya kerana uzur. Tu ayat dah habis kat situ. Punya panjang tu, satu nafas tak cukup. Jadi maknanya kalau kita diberi kiriman barang, ini cerita kita bukan JNT, kita bukan Pigeonhole, kita bukan Nationwide ni, kita bukan benda tu nah, kita pribadi, personal. Jadi kalau kita orang kirim barang kat kita dan tiba-tiba kita nak musafir, lalu kita bawa barang tadi, maka kena ada jaminan, dhaman, ganti rugi in case. Cuma dia kata dimaafkan uzur dengan sebab kesukaran, iaitu peperangan ataupun kita tak ada, lemah, mungkin jatuh sakit ke, tak larat, kita nak bagi barang tu sampai kepada empunya barang, maka ketika itu dia tidak perlu ganti rugi. Dan dalam konteks hari ini, kalau kita kirim melalui JNT dan sebagainya, biasanya kalau hilang mereka ganti balik duit. Cuma kalau cecair mereka tak ganti, itu risiko sendiri. Kan dia tanya isi borang kan, adakah ada cairan lah, tak kira lah ayak apa benda kan. Jadi yang tu dia tak tanggung ganti rugi kalau pecah. Jadi memang dah ada kitab apa benda ni, cuma law ni baru dipraktikkan ya, sebab dah canggih sistem sekarang ni. Yang kita post barang ya. Bermula kebakaran
dan peperangan. Okey, kalau bank kita simpan duit terbakar, simpan dalam wadiah ni contohnya, dan peperangan pada tempatnya. Mungkin di Cyberjaya ke perang, bakar bank Islam tu, bakar apa kan kita simpan duit kat situ atau simpan aset lain kat situ. Okey, dan hampir binasa tempat pertaruhannya, tempat kita simpan duit dia sekiranya itu uzur seperti safar. Jadi kalau bank tak ganti pun kita tak boleh nak marah kalau ikut pengajian kita pada pagi ini. Tapi biasanya bank dia ada ganti lah ya, dia ada ganti rugi sebab duit. Tapi kalau harta benda musnah, habislah. Nak buat macam mana? Jadi dia kira uzur sama seperti safar, kembara tadi, mengembara. Dan apabila sakit sebagai sakit yang ditakutikan dia, saya rasa sakit ni semua orang takut, cuma dia kata sini ditakutikan dia ini lebih kepada sakit yang boleh membawa kepada maut. Jadi maknanya kalau sakit kepala itu mungkin biasa, tapi kalau sakit kanser itu mungkin luar biasa sebab dia boleh membawa kepada maut. Okey, ini sakit cerita sakit ya. Semua itu mungkin sakit biasa, semua orang kena lah musim-musim macam ni, batuk dan sebagainya. Maka hendaklah dikembali kepada dia akan barang tadi kepada empunyanya atau wakilnya. Okey, dan jika tiada dapat maka dikembalikan kepada hakim atau kepada orang yang amin. Jika tiada hakim atau ia wasiat dengan dia kepada hakim, maka jika tiada maka kepada orang yang amin. Maka jika tiada dikerjakan seperti yang tersebut, wajib dhaman kerana taksirnya, melainkan jika tiada dapat seperti bahawa mati ia terkejut kerana tiada taksirnya. Okey, dia lagu ni tuan-tuan dan puan sekalian. Kita diberikan amanah untuk menyimpan sesuatu barang berharga. Maksudnya tak kiralah emas, duit, mungkin pakaian yang mahal-mahal. Ni tak termasuk buah rambutan, semua tak termasuklah. Benda berharga. Takdir Allah kita jatuh sakit. Takdir Allah kita jatuh sakit. Jadi nak jatuh sakit ni simple thing, tergelincir bilik air jatuh. Kan? Berpunca situ tak boleh bangun, patah ke apa sebagainya. Kemudian bila cakap doktor, COVID pula satu pasal, tiba-tiba kena COVID. Nak jadi kes tu. Maka sakit yang kita alami dikira sebagai sakit yang boleh membawa kepada maut sebab ada COVID di situ. Maka kita kena kembalikan apa yang kita simpan itu kepada empunyanya. Kalau tuan tu tak ada, dia bagi kat kita, mungkin dia pergi luar negeri mana-mana, maka kita kena tukar kepada yang kedua, qadhi, hakim dan orang yang kita percaya. Sama ada Tok Imam ke, Tok Bilal ke, Tok Siak ke, siapa-siapa lah yang kita rasa kita percaya. Sebab bimbang bila kita meninggal tak sempat nak bagi, waris tak tahu. Sedangkan tu harta orang, duit orang, barang kemah orang. Sebab itu kita kena declare atau maklum pada saksi kalau kita ada simpan barang orang. Sebab benda ni kadang-kadang tuan-tuan mungkin berlaku kerana dalam konteks zaman ini orang mungkin dia malas nak pergi bank, banyak urusan dokumentasi, lalu dia jumpa mungkin kena rapat geng KWI, kan dia nampak boleh percaya, lalu dia pun simpan. Kan? Jadi kita hak terima ni yang masalah ni, yang amanah ni. Jadi maknanya dibibangi takut kalau kita kata tak pulangkan balik mungkin barang tu tadi bila tertinggal mungkin waris terambil, terguna. Jadi kita yang menderita. Satu kisah tuan-tuan, seorang muslimah ni di Indonesia, bukan di Malaysia, ahli ibadat. Cerita baru lah, bukan lama, baru. Kaki semayang tuan-tuan, kaki aktif satuan, meninggal. Jadi meninggal, dia duk teriak lah kubur, boleh dengar. Maknanya orang lalu tu boleh dengar tangisan dia. Lalu bila diselidiki, rupa-rupanya dia duk makan duit. Orang bagi duit kat dia untuk masjid, semua kenduri dia balas kat dia. Tapi kaki semayang tuan-tuan. Jadi dalam kubur, ini yang dikatakan ahli ibadat tapi ahli neraka. Ini isu amanah lah, isu amanah.
Kan orang nak bagi duit, kata nak buat program apa kan, ni duit, tak buatlah apa benda apa pun. So dia balas kat dia duit tu. Dia sistem macam ni. Masjid keluar peruntukan, contoh katalah masjid keluar peruntukan untuk kita buat program inilah cek swab mata contoh. Jadi tukang recommend ni pun dia pun jajarlah, jajar. Okey, jadi ada geng-geng persatuan dia bagi duit kat dia. Tak apa, kami nak join program. Bajet dah, dia ambil duit ni. Lalu dia ambil, dia tak bagi kat masjid. Dia kebah kat dia. Ini muslimat ya. Jadi menangis sampai hari ni kubak tu tengah orang teriak. Kenapa Tuhan nak tunjuk? Buat dia Tuhan tak tunjuk orang lain hak biasa dia buat kerja jahat. Tuhan nak tunjuk pasal dia ni ahli ibadat. Zahiriah lah, nampak ke masjid hari-hari, aktif persatuan apa semua, anjur program. Rupanya dia makan duit orang bagi. Tu cerita terkini ya. Jadi maknanya amanah tu kena jaga dah, kena simpan. Macam saya duk bagi barang anak yatim kan, bukan semua duit saya, duit kedai saya, tapi ada juga duit orang infak, orang ramai. Maka saya gunakan duit orang ramai dulu. Tak cukup baru saya top up duit saya. Saya takut, sebab apa? Takut terambil duit orang kan. Kita hanya keluarkan barang daripada kedai, so kita tolak lah. Kita tak nak, sebab itu amanah. Apatah lagi bila mereka bank in lah akaun syarikat kan, tu kena ada audit, kita kena tengok semualah. Itu cerita amanah. Baik, itu maksudnya ya. Dan setengah daripadanya apabila dipindahkan dia daripada satu tempat atau daripada satu kampung kepada tempat yang lain. Pindah apa ya? Pindah harta simpanan tadi lah, wadiah tadi. Yang kurang pertaruhan, wajib dhaman. Apa makna kurang pertaruhan? Maksudnya tempat simpan tu tak banyak ataupun tak ada. Jadi mungkin tak munasabah kot. Mana kalau konteks hari ni tuan-tuan simpan Ahranu, mungkin peti simpan tu tak cukup, contohnya lah kan. Peti bank kan ada tempat peti simpanan dia, penama ni barang kemah dia, jadi mungkin peti tu tak cukup, contoh lah ya, bagi mudah faham. Tapi dia buat cerita kampung lah, tempat simpanan tu tak cukup. Jadi bila tak cukup, wajib dhaman, wajib ada jaminan ganti rugi, sebab takut hilang. Takut hilang benda tu, tu kena ada dhaman lah. Dan jika ada ia tempat pertaruhan seumpamanya sekalipun atas yang mutamadnya yang tersebut dalam tuhfah. Dia kata pula pandangan dalam satu kitab tuhfah, kitab yang kitab fiqh. Waalaikumsalam. Kata dia walaupun ada tempat pertaruhan sekalipun perlu ada jaminan. Jadi macam kita simpan duit di bank, simpanan kita dijamin oleh apa nama istilahnya tu, PDPM apa benda lah kan, ada kan, PIDM, simpanan kita dijamin. Itu hukum tu, fiqh dah sebut dah. Bila kita simpan duit di bank Madiah, insyaAllah tak hilang lah. Even berlaku apa-apa pun duit kita ada. Kalau di BSN lagi lah, bank kerajaan kan, BSN ya, BSN, bank-bank lain pun serupa lah. Jadi yang bimbang hilang, tuan-tuan, simpan ngalung, confirm hilang dalam bulan. Jadi kalau dengan koperasi saya tak pasti. Kalau bank koperasi, okey, bank rakyat, bank koperasi. Kalau syarikat koperasi atau syarikat kewangan, Allah alam, tak ada jaminan. Tapi kalau bank dia ada badan yang menjaminkan duit kita tu selamat, walaupun banyak. Okey, so tak ada masalah lah. Itu maksudnya ya. Dan jika bersamaan keduanya atau yang dipindahkan kepadanya itu terlebih daripada yang dahulunya, maka tiada wajib dhaman. Jadi maknanya di sini ialah andai kata tempat simpanan tu banyak sangat, jadi tidak ada masalah, tak perlu ada jaminan. Ni zaman dulu punya cerita lah dah. Zaman sekarang tak ada dah apa yang kita mengaji ni. Lah ni kalau kita cerita konteks hari ni, wadiah ni hak kita simpan di bank itu je. Sama ada tuan-tuan simpan dalam konteks mudharabah ataupun wadiah, kedua-duanya simpanan perkongsian untung. Kita dapat pulangan di situ. Cuma persen tak samalah. Mudharabah dia lebih sikit kot dia punya persen. Kalau wadiah sikit je pulang. Dan setengah daripadanya bahawa tiada menolak ia akan segala yang membinasakan dia,
yang dapat ditolakkan pada adat, maka jika dikirim taruh padanya binatang dan meninggal ia, memberi umpannya atau minumnya, wajib dhaman. Jadi zaman dulu ada orang kirim binatang. Ini bukan pawah, kirim bagi kat apa-apa, mungkin ayam ke itik ke burung ke apa benda lah bagai. Dia kata sini dan meninggal ia, ni bukan mati lah, bukan mati, meninggal ia, orang kirim tu dia tak bagi makan, tu maksudnya meninggal ia, dia tinggal dia tak bagi makan, tinggal ia memberi umpannya atau minumannya, wajib dhaman, wajib ada jaminan ganti rugi in case berlaku binatang tadi mati ataupun apa-apalah. Sebab kadang-kadang dia bertahan mungkin sehari dua, lepas tu meninggal lah binatang tadi. Okey. Tapi dalam konteks kalau kita kata itu yang kena bawa dalam bekas lah, tapi kalau macam kambing, lembu semua kena tambat. Tu kena tambat ni dicari makan sendiri lah, kawasan rumput dan sebagainya, tu tak ada masalah lah. Gitu. Dan jika diberi akan dia oleh empunyanya akan umpannya, hendaklah diumpankan dia. Kalau tuan kiriman tu bagi sekali dengan makanan, tu kena bagi, wajib ya. Dan jika tiada diberi akan dia, maka hendaklah ia murajaah akan dia atau wakilnya supaya diumpankan dia. Kalau dia tak bagi makanan, dia kena bagi tahu orang lain tolong bagikan makanan. Kalau dia tak ada lah ya, ataupun dia pergi mana-mana, kena bagi juga. Atau ditututi kembalinya. Okey, atau bagi kat tuan dia balik. Maka jika tiada, maka hakim supaya disewakan dia dan dinafkahkan dia daripada penyewanya. Ni nak menunjukkan bahawa kewajipan kita memberi makan kepada binatang, sama ada binatang itu kita yang bawa kirim ataupun kita jumpa di mana-mana. Ustaz Kazim, tuan-tuan pernah dengar dia cerita, dia balik ceramah satu hari malam, singgahlah dengan bantu dia makan tom yum, kedai siam biasa. Jadi dia kata duk tengok kucing tu duk berteriak, duk minta makanan. Dia order siasat 3 rasa. Jadinya dia panggil pelayan tadi, dia order siasat sekok goreng, tapi tak ada 3 rasa lah, goreng biasa. Wak main kat dia terus bagi kat kucing tadi siasat. Jadi pembantu dia tu macam terkejut lah kan. Dia kata kita makan sedap, binatang duk tengok kita makan, kita sedangkan dia ada kemampuan, why not kita pergi makan sedap sekok sekali. Tu orang berani buat tuan, kita berani bagi tulang je lah, berani buat juga bagi tulang sebab siakap mahal. So tengok keadaan lah. Tapi orang alim ni, orang-orang yang ada ilmu ni, mereka berani buat, sanggup buat, dan mungkin rezekinya pun ada, so tak ada masalah. Maksudnya kucing tu layak makan juga ikan siakap. Ini cerita Ustaz Kazim sendiri, dia yang buat dengan pembantu dia. Maknanya kalau kita hari ini, isu yang timbul bila kita makan kedai makan, pertama takut kotak lantai, tuan kedai marah, kita duk fikir hal itu, sedangkan hati kesian kat kucing tadi kan. Itu nak buat guna kan, payah tu nak fikir tu noh. Tak tahu, kalau saya bagi gitu je, saya bagi. Cuma kalau nampak lantai bersih, maknanya kita bawa kucing tu keluar kedai, bagi. Anak saya akan buat lah, saya kakak buat, dia buat lah, sebab kesian. Dan tuan-tuan perasan, setengah kucing bila kita bagi makan di kedai, kenyang-kenyang dia pergi, dia tak minta lah, dia tak tunggu lagi lah. Itu hebatnya binatang, bila kenyang dia pergi. Kita tak, bila kenyang nak lagi. Itu pelik kita, pasal kita ada nafsu. Binatang tak, tuan-tuan tengok lah, apa saja binatang bila kita dah bagi makan, dia kenyang dia pergi, dia tak minta lah, senyap. Bunyi air tu senyap terus, kenyang, relax, duk jilat muka dia, jilat tangan dia sapu, jilat tangan cuci muka kan. Itu beza binatang dengan kita. Sebab kadang-kadang kita kena renung balik tu sikap kita, sebab kita ada nafsu kan. Perut kata kan bunyi siren, alhamdulillah kan, kita degil bubuh lagi, bunyi lagi sudahlah tu, kita bubuh lagi sampai 3-4 kali siren bunyi, kita bubuh tu yang jahanam badan tu. Tu kena beringat nah. Ini cerita nak beritahu bahawa
pemberian makanan kepada binatang, sama ada yang kita bawa, kita bela, kita simpan, kita kirim, maka hukumnya wajib ya. Kesian kat dia. Dia ada hak. Dan atas yang memegang pertaruhan itu melentangkan kain bulu kepada angin supaya jangan dimakan ulat, dan demikian lagi dipakaikan dia pada ketika hajatnya bagi yang tersebut. Ni cerita dulu lah. Sekarang ni kita balut dengan wrapping paper apa semua kan, dengan plastik bagi elok apa semua, supaya tak makan, tak ulat ke ataupun tak jatuh pecah ke. Lah ni canggih dah ya. Ni zaman dulu kena balut kain apa semua dan sebagainya. Ni cerita zaman dulu. Lah dah canggih dah. Baik. Dan setengah daripadanya bahawa binatang berpaling ia daripada memelihara yang disuruh akan dia, dan binasa dengan sebab berpalingnya, maka wajib dhaman, wajib ganti rugi kalau dia tak mau jaga. Ni berat ni ya. Jadi nak kirim binatang ni yang problem, kirim melalui mungkin tak apa kot, binatang benda bernyawa jadi susah, nak kena jaga. Maka jika katanya, jangan engkau tidur atas peti yang ada dalamnya perkiriman itu, maka tidur ia atasnya dan pecah dengan sebab beratnya, berat badan tadilah, tidur atas peti itu pecah, dan binasa barang yang di dalamnya, wajib dhaman. Maka kena ganti rugi. Ni tuan-tuan faham lah ayat ni ya, sebab dia agak moden. Biasa tidur atas barang pecah kena ganti ya. Siapa-siapa macam tu, tak tahu kira siapa lah. Biasa lah ni mereka tulis mereka bagi kertas warna merah tu, mereka lilit selotip merah tu, apa dia tulis, if broken, benda tu, barang kaca kan, barang kaca, tu tak boleh. Cuma masalah sekarang tuan-tuan, kadang-kadang postman ni pun satu hal kak. Dia bunyi horn sekali tak dengar, horn dua kali tak dengar, dia tak dengar, dia cari tempat letak tak ada, dia baling. Dia baling tu kena barang tu, benda yang cecair, pecah. Lalu kita terima, kadang-kadang kalau saya minyak zaitun lah, minyak zaitun pecah kan, kalau shampoo pecah. Jadi itu sikap postman tu. Biasa kita dah seal dengan broken, dengan gambar kaca gelas pecah. Itu sikap postman. Dia main baling gitu je. Dan jika binasa dengan sebab yang lain daripadanya, maka tiada wajib dhaman. Demikian lagi jika katanya, jangan engkau kunci akan dia, maka dikuncinya, atau jangan engkau kunci dua kunci, maka dikunci keduanya, tiada wajib dhaman. Hak ni hak terlebih cerdik demi keselamatan. Jadi katalah barang dalam kotak tu bobos seal, kunci. Tuan suruh kunci sekali, dia kunci dua kali, mendebuh dua pedai ayam. Maka keselamatan terjamin. So berlaku apa-apa tak perlu ganti rugi, sebab memang dah solid punya keselamatan. Macam bank lah ni lah, pintu bank, pintu ATM kan, satu hak turun tu kan, lepas tu kaca lagi kan, memang tak boleh buka sebab dia auto. Kalau kita terperangkap dalam tu pukul 12 malam, gagah nak cucuk duit ATM, tidur dalam tu lah pergi esok, sampai pergi esok kan, dah berlaku kan. Jenis nak ambil duit tengah malam tu, sibuk siang, ramai orang, dia pergi malam, pergi pula 11.59 elok, cucuk duit habis-habis keluar, mesin tu turun, pintu tu automatik turun. Memang tidur dalam tu, tak nak buat apa, sebab dia auto. Itu keselamatan tu. Saya rasa zaman dulu kalau tengok mak tok wan kita simpan barang kemas, tuan-tuan perasan, dia simpan dalam kain, dia balut, simpanlah bekas, baru dia kunci kan. Berapa kali balut tuan-tuan tu, makna kata kalau kita tengok tu punya besar tu, bila buka alah tak banyak pun, tapi dia punya balutan tu keselamatan. Nampak dah keselamatan zaman dulu zaman lah kita guna mangga lah, tu pun orang boleh buka kan. Maknanya tak tahulah keselamatan macam mana lah ni, secanggih mana alat orang buat, tetap kena curi lah. Motor kunci buat macam mana pun curi, kita kunci di tayar dia buka boleh, tak tahu, memang tak tahu lah ni. Terlebih cerdik orang lah ni, jadi dia boleh buka semua. Dan jika katanya
ikatkan dirham pada tangan baju engkau, maka dipegang pada tangannya dan binasa ia, maka yang mazhabnya jika hilang ia dengan sebab tidur atau lupa wajib ganti rugi. Sebab apa tuan-tuan? Sebab tak munasabah duit pergi ikat di lengan baju. Munasabah tak? Memang dulu dia pakai jubah jenis orang Arab tu kan, dia labuh macam abu hurairah ke buah nak kucing di sini. Jadinya pergi ikat duit sini ikat. Bila ikat macam ni memang mudah buka, tertidur terlena orang buka mudah lah. Tu yang dia kata kena ganti rugi tu. Sebenarnya tuan, kalau kita lihat di sudut logiknya ialah pengajaran kepada kita hari ini, benda yang berharga tak boleh disimpan di tempat yang biasa, tu je. Sebab tu orang kaya lah ni zaman hari ni, banyak jutawan dia hidup cara sederhana. Maknanya dia pakai baju singlet biasa. Saya ada kawan saya main rumah saya tuan-tuan, memang kaya, pakai baju pagoda ke slipper, ke kepiah, main jalan rumah saya kan, wak mus lah, wak mus. Tapi kaya, tapi hidup, dia kata biar hidup macam ni senang Ustaz, orang pun payah nak syak kita apa-apa. Tapi dia kata enta pakai ni, orang nak mak kata enta tu. Kali sekala dia kata wak mus, biasa dia wak kancil, wak Mavi gitu je. Saya dah kenal dengan kawan yang jutawan-jutawan ni, banyak kan mereka pakai Mavi, kata mewah dah. Kali sekala dia keluar untuk dia enjoy kan, tapi di jalan biasa dia guna Mavi, dia guna ni, jadi orang susah nak syak. Di keselamatan beza dengan satu puak lagi hak bengong ni, jenis suka tayang barang kemas tayang, duk sat masuk berita. Betul tak? Sebab tu Islam pesan pada kita supaya bersederhana dalam apa jua keadaan sekalipun. Qanaah, al-qanaah. Kalau tuan-tuan ngaji tasawuf, ada bab qanaah tu. Kalau kita dah sampai satu tahap makom tuan-tuan, makom yang boleh kita jiwai sifat qanaah tu pada kita, dah tak ada apa dah. Maknanya orang tengok pun biasa dah. Kena wujud tahap tu. Tapi nak sampai makom tu payahlah, dia kena cuci hati tu. Sebab masalah kita hari ni yang duk jadi racun hati kita maksiat kan. Tinggal macam Ustaz Dr. Misbah cerita baru ni kuliah subuh, aku dengar bagus tu, duk jaga hati lelak, kadang-kadang maksiat tu main, dia ulang. Jadi hati hak elok jadi tak elok, kurang. Lepas tu nak kena recah balik kan. Iman yazidu wa yanqus kan, naik turun. Naik macam mana? Kena banyak kebajikan, turun bila banyak maksiat. So hidup kita berhadapan dengan benda ni hari-hari. Cuma jalan kita tu, kalau langkah kita banyak ke supermarket, dia jadi gitu lah. Contoh kalau langkah kita banyak ke masjid, itu beza dia. Dia dua tu je tuan-tuan. Dalam perjalanan kita nak pergi mana sekalipun, kalau boleh kurangkan ke supermarket, lebihkan ke masjid, buat kembara masjid. Pergi nak jalan mana-mana masjid pun, macam piat Hakyai pun kan, pergi masjid tu baguslah tu. Pasar pergi juga, masjid pergi juga. Nak shopping kena shopping pasal jalan jauh, tapi lebihkan masa masjid. Praktikkan solat jamak qasar, solat sunat tahiyat masjid. Guru saya Profesor Dr. Ahmad Turan, Turki, kami buat dia ceramah di belah sungai besar tu. Jadi perjalanan jauh 2 jam lebih, maka kita berhentilah. Setiap kali berhenti mesti dia nak berhenti kat masjid, nak kencing ke apa, dia tak mau Petronas, dia tak mau. Saya dah kata pasal apa ustaz aku lagu ni. Rupanya setiap kali berhenti kat masjid tuan, lepas dia kencing, dia ambil sembahyang, dia masuk dalam masjid sembahyang tahiyat masjid sunat. Setiap kali masjid kami berhenti, kami tunggu dalam kereta, driver dalam kereta tunggu. So saya tengok situ, baru saya faham. Maknanya benda yang dia buat bertahun dulu baru saya faham. Dia nak jaga hati. Kalau pergi Petronas mungkin boleh kencing saja, tapi belum tentu boleh sembahyang, sebab ada surau tak boleh tahiyat masjid, surau. Saya nampak di situ. Baru nampak tuan-tuan, dah berbelas tahun benda tu dah berlalu, baru kita nampak itu orang ilmu. Jadi benda tu patut kita buat hari ni. Bila kita pergi mana-mana, better berhenti kat masjid. RR memanglah ada RR tapi kalau ada, sebab tu saya selalu ikut jalan lama.
Jadi nak rehat kat masjid, nak makan apa semua ada gerai-gerai dekat masjid, mudah. Cuma masa je lah. Jadi tengoklah, kalau kita kejar masa, highway lah. Kalau tak perlu kejar masa, jalan biasa. Baru kita dapat hikmah satu, hikmah yang kedua barakah. Mana tahu masjid tu masjid yang wali Allah rajin beribadat, jin Islam rajin beribadat, ada barakah pada doa kita tadi. Tuan-tuan pernah pergi Aceh? Siapa pernah pergi Aceh kan? Kan kita dia bawa ke bawah masjid-masjid. Kalau tuan-tuan dapat menu pelancong yang bagus, dia minta, dia umum siap-siap tu, jemaah semua ataupun tuan-tuan puan sila naik ke masjid, ambil wuduk, solat sunat tahiyat dulu. Dia akan pesan kepada kita lah. Itu kalau tuan-tuan dapat menu pelancong yang bagus. Kalau yang tak bagus, ambil gambar je lah. Ambil gambar sana, ambil gambar sini, ni bekas kena banjir, ni bekas kena tsunami. Tapi kalau yang bagus, dia minta semua ambil wuduk, naik ke masjid, solat dulu. Lepas tu nak gambar-gambar, nak bawa duit dalam tabung. Nampak tak? Kadang-kadang kita lupa, tapi diingatkan oleh manusia biasa je pemandu pelancong. Tak perlu ustaz ingatkan. Dia dah diterin macam tu tau. Itu hidup kita kadang-kadang patut ucap terima kasih pada orang yang macam ni. Kadang-kadang kita lupa tuan-tuan. Kalut biasa. Dalam hati duk ingat atas bas, aku nak ambil gambar, tengok menara kan. Biasa tempat duk pergi melawat, nak buat kenangan dan nak upload dalam FB. Okey, itu biasalah. Tapi kita lupa satu sudut lain, peluang kita bukan selalu nak pergi situ. Siapa tuan-tuan pergi buat umrah, apa ramai yang mayang kat hotel? Malah pergi kan, mayang kat hotel, kat surau hotel. Memang ada imam belakang, tapi rugi pahala 1000 pahala. Pahala kita solat di Masjidil Haram, macam mana rugi lah tuan-tuan kalau kita mayang di hotel. Kecuali kalau kita sakit. Nampak tak? Dan bukan selalu kita ada peluang nak pergi sana. Tanam keazaman bukan main, belum tentu Tuhan pilih. Simpan duit bukan main lama, belum tentu Tuhan pilih. Saya rasa ramai yang ada cadangkan nak pergi syarikat, dia punya tengok apa syarikat travel, ada ke 10-12 syarikat dia tengok. Ni bagus ni murah sikit, ni duk hotel ni, dia tengok semua. Kawan saya yang bawa umrah, dia beritahu saya satu benda, dia beritahu ustaz. Dia duk umrah lama dah. Kita nak pergi Mekah buat apa ustaz, dia kata? Nak duduk di hotel kan nak ibadat. Dia poinnya itu je. Kalau nak buat ibadat, dia kata, tak perlu hotel mewah-mewah. Cukup sekadar kita boleh tidur. Sebab masa kita banyak di masjid. Kalau dia kata kita nak mewah, tak mau ibadat, tak apalah nak duduk hotel mewah-mewah. Yang kedua, dia kata kadang-kadang orang sungut hotel jauh sikit, nak kena berjalan sampai 2 km, 5 km. Dia kata bila nak rasa Rasulullah berjalan zaman dulu Mekah, Madinah naik semua. So bila dia cakap benda tu, baru kita rasa terpukul tau. Kecuali kalau kita uzur lah nak ambil hotel dekat-dekat. Jadi maknanya di sini nawaitu tu innamal a'malu binniyat. Kat mana kita sebenarnya nak pergi Mekah, nak buat umrah? Ramai orang tersasar niat. Ada nak pergi Mekah ambil azam, ada nak buat umrah, nak pergi buat rumah. Ada hak Malaysia pun ada tu. Lah ni benda hak ada di sini, semua ada kat Malaysia. Entah nak buat apa. Jadi mau tak mau kita nak ambil barakah, ambil pahala ziarah. Yang ni kena betul balik niat nah. Ramai yang salah niat. Tu yang duduk pergi Mekah dia kena bergambar. Gamaknya kerja dia. Tawaf bergambar, ambil video bagai semua. Saya takut hilang fokus. Rugi tuan-tuan. Bayar 7-8 ribu, kita pergi duk pusing tawaf, duk ambil gambar semua, fokus tak ada, doa tak ada, macam kamera duk betul. Selfie. Sebab tu kalau dapat, tak salah, bagi habis selesai semua nak ambil gambar, ambil lah. Keping dua buat kenangan kan. Tapi janganlah sampai dia punya kamera, jadi lupa apa yang kita nak kena baca doa. Rugi tuan-tuan, sebab tempat tu tempat mustajab doa. Nak baca doa apa, bacalah. Kan tuan-tuan masuk kursus kan, walaupun dah ada bagi buku panduan, sebenarnya doa untuk tawaf ni apa sahaja doa, tak perlu terikat dengan buku. Ramai yang bila tengok buku dia lupa. Saya takut lupa. Lorong betul lah tu, lorong tak dia baca buku kan, dia kono kok ni lagi, dia mula melanggar orang apa sebagainya, lalah tersesat daripada kumpulan dia. Tengok kiri kanan Indonesia, hak ni Afrika, hak ni China, sudah mana grup aku. Dah tu sesat, masuk berita. Makcik 5 tersesat ketika tawaf. Jadi maknanya kalau bagi yang nak pergi umrah, tuan-tuan kalau payah nak rujuk, baca doa apa saja. Rabbana atina, kan pusingan pertama Rabbana atina, pusingan kedua Rabbana zalamna,
ikutlah, baca biar mulut tu penuh dengan doa. Jangan senyap je, jangan tengok orang. Kita suka tengok orang, masalah orang Melayu kita ni, tengok orang tinggi sikit pelik, hitam sikit pelik. Sebab kita macam tu, jadi hilang fokus tuan-tuan. Saya bercakap bukan apa, saya fikir rugi kita bayar ni kalau kita kalau kita tak dapat hasil yang munasabah, yang baloi lah, yang baloi. Kalau kita bagi 7,000 dapat 2,000 tak baloi, biar dapat pahala tu banyak. Tuan nak pergi pula bukan susah, bukan senang, susah. Macam-macam dia punya syarat dia tu. Baik. Jika diberikan dirham pada papan mana tadi? Bukan. Ikatkan dirham pada tangan baju engkau, maka dipegang pada tangannya, dan binasa ia, maka yang mazhabnya jika hilang ia dengan sebab tidur atau lupa wajib dhaman, sebab ikat duit di tangan, atau dengan dirampas oleh orang. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dia tak jaga, dia tak simpan duit tu betul-betul, hanya ikat di tangan, tak boleh. Maka tiada, dan jika ditaruh akan dia pada kis bajunya, kocek baju, poket-poket, ganti daripada ikat pada tangan bajunya, tiada wajib dhaman, sebab memang poket baju, poket seluar tempat simpan. Maknanya di sini meletakkan sesuatu tempat yang sesuai, yang layak bagi benda tu. Itulah adil, ya. Jadi duit, kalau kita hari ni duit tuan-tuan, sama ada kita bola dompet kan, kalau buat dompet lah, atau bola poket kalau baju Melayu. Sebab tu baju Melayu kita ada berapa poket? 3. Sebenarnya tuan-tuan kalau belajar betul-betul ada syariat tu kan, ihsan, iman, Islam. Orang Melayu hebat tu, tuan-tuan kaji. Tu dah, itu pada saya rugi kedua, pakai samping tutup poket 2 bawah. Kalau kenduri rugi, duit orang bagi penuh sini. Kena buat style Johor, samping dalam. Johor lebih praktik buat Islam sebenarnya. Johor dia lebih praktik buat Islam, samping dalam, poket 2. Ada tujuan tu baju Melayu kita dibuat begitu sebenarnya. Orang Johor betul time dia bukan raja-raja dia jadi modern. Yes, semua ada maksud tuan-tuan. Maknanya ihsan dia terletak di atas sekali, iman dan Islam. Maksudnya akhlak kita tu, akhlak kita, ihsan, kebaikan kita buat perlu nombor 1. Yang ni akan cerminkan segala-galanya. Kalau akhlak tak elok, confirm iman tak elok. Tu je dia letak kat situ. Sebab dunia hari ni jangan orang berpura-pura, kecuali dalam berlakon. Syamsul Rawah cerita kat kami ni, kami ada sesi usrah dengan dia dan banjir baca Yasin baru malam Jumaat lepas. Seorang artis tuan-tuan, seorang artis cerita sikit. Hari ni cerita je saya. Panduan. Pelakon popular tuan-tuan diminta melakukan watak wali. Perempuan. Tapi dia pelakon Mesir lah, bukan pelakon Malaysia. Watak wali yang dia pegang ialah Allahumma salli ala Muhammad, yang zikirnya ilahi lastu fil dasi ahla tu, Allahumma salli, apa nama yang perempuan, Rabi'ah atau Dawiyah. Jadi dia pelakon ini, pelakon popular Mesir, perempuan, diminta melakukan watak wali Allah, Rabi'ah atau Dawiyah. Jadi dalam lakonan, dia hayati lakonan, maksudnya dia berzikir, dia berselawat, macam mana Nabi Tuhan buat lah, masak dapur sambil berzikir, berselawat. Habis sesi lakonan, buka balik, dia free hair. Mesir kan dia agak modern. Dia free hair 7 hari kot lebih kurang. Mimpi satu suara bagi tahu dia, kenapa kau tidak berselawat kepadaku? Aku rindu mendengar selawatmu. Nabi lah tu. Lalu dia terjaga tuan-tuan 3 hari 3 malam di mimpi tu. Sebab dia hanya berlakon. Rupa-rupanya dalam hidup kita, hak khusyuk ke hak lakon ke,
selawat dia tak perlu ni. Maksudnya dia jadi pahala walaupun hang berlakon. Walaupun hang berlakon, selawat kira pahala. Hang sebut tu. Jadi bila dia berlakon watak wali, memang hari-hari dia selawat lah. Wali. Dengan pakai jilbab, pakai ni. Akhirnya tuan-tuan muslimin, pelakon tadi hingga hari ni berubah menjadi wanita muslimah. Tuhan nak bagi hidayah tu. Jadi maknanya, kesimpulannya, berselawat ini tidak memerlukan kita katakan suasana tempat dan sebagainya. Nak selawat, tuan-tuan selawat je lah. Tu Syekh Zainul Abidin suka selawat. Dan baru ni dia bagi satu ijazah selawat. Dan tuan aku nak selawat untuk sakit nah, saya tulis. Ni bagus. Ni Syekh Zainul Abidin bagi. Pendek je, hafal je. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu biasa kan? Tambah fi kulli da'in wa dawain wa barik wa sallim. Jadi saya buat, saya bila dapat ijazah, saya buat. Tak kisah tulis, nak cerita sikit. Saya cerita kesan amalan tu. Saya tak akan bagi tahu bila saya tak dapat. Maknanya kita buat, kita rasa. Bila saya baca, tuan-tuan, bila saya baca Allahumma salli ala Muhammad sallallahu Muhammad fi kulli da'in wa dawain wa barik wa sallim tu 11 kali. 11 kali pada waktu pagi ya. Pagi dah petang. Saya dapat rasakan sihir yang saya kena tu makin berkurang. Ini yang saya dapat kesan sendiri. Buktinya bila habis baca selawat, dia punya sendawa keluar tu angin keluar, angin jahat lah, syaitan keluar. Makin saya buat, makin dia ni, alhamdulillah sehingga hari ni dia makin berkurangan. Jadi selawat yang diberikan ini, ijazah ini pada saya sangat bermanfaat bila saya dah test sendiri. Bila sebenarnya saya ni bila dapat satu, saya buat dulu. Jadi baru saya cerita kat orang. Saya tak mau nanti bila kita cerita orang buat tak jadi. Dan selawat tak perlu khusyuk kan, tak perlu pejam mata apa-apa, tak perlu. Baca aja. Baca aja. Saya tambah yang payah sebut tu nah. Fi kulli da'in wa dawain wa barik wa sallim. Macam biasalah, wa barik wa sallim. Fi kulli da'in, penyakit, dawain, penawar, wa barik wa sallim. Ini macam biasa nah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ni sama ada tuan-tuan kena sakit biasa ke, sakit yang luar biasa ke, baca aja 11 kali. 11 kali pagi lepas solat subuh. Lepas wirid semua buatlah. Lepas wirid semua, lepas doa, imam doa, sebelum balik itu Allah 11 kali pun pendek ya. Kalau tuan-tuan perempuan baca lepas habis 11 kali dia angin keluar banyak, senawa, maknanya kita ada gangguan. Kalau tak gangguan pun memang ada jin dalam badan kita. Jadi sama ada jin tu jin yang singgah mai ke, jin yang dihantar orang ke, itu kawal kedua lah. Tapi ada benda tak elok dalam badan kita, dia akan senawa keluar. Jadi biarlah. Cuma member sebelah tu kena faham, dalam grup KBI dia faham dah sebab dia mengaji hari ni. Takut orang lain tak faham, dia ni makan apa pagi-pagi ni kan, cik senawa je. Sedangkan kawan tu pun main subuh selesai kan, mana sarapan lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli da'in wa dawain wa barik wa sallim. Baik. Sebab itu saya lihat doktor guru kita kan payah nak sakit-sakit pelik-pelik ni, payah kan. Mereka sihat alhamdulillah mengajak kita makan macam kita agak. Kambing mereka makan sama agak, nasi arak mereka makan. Tapi yang banyak sakit kita. Mereka sihat, rupanya ada amalan-amalan yang mereka amalkan. Ni kalau Pak Wahabi bukan suka macam ni. Oh, bagi dia bukan hak Nabi tak boleh. Sedangkan ulama pun warisatul anbiya kan, pewaris Nabi, apa amalan mereka, benda tu menjadi ikut je lah, bukan ada salah apa pun. Selawat juga macam selawat syifa lah kan, itu ulama yang buat.
tapi benda tu berhasil sudut perawatan. Kami tim perawat ni kita tengok benda tu jadi, lalu kita amalkan. Tak salah pun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli da'in wa dawa'in, pada setiap penyakit dan penawar. Cuba buat tuan-tuan. Jadi boleh buat tiup pada air minum, boleh tiup pada air renjis pada tempat sakit sapu pun boleh. Boleh baca pada air dan pada ubat pun tak apa. Kat Panadol kan tuan nak baca-baca lah. Nah. Biasa kalau kami baca kat air, kat minyak zaitun, dekat buah tin, ikut sakit. Nah. Amalkan. Boleh baca nah. Fi kulli da'in wa dawa'in wa barik wa sallim. Dia cuma tambah dua tu je. Tapi kena ingat nah, hak nak jadi ubat ni tuan-tuan, cukup payah nak sebut ni. Oi, nak jadi ubat payah nak menyebutnya. Dilupa. Cuba praktis, kau tak percaya cakap saya. Lah ni tuan-tuan boleh baca elok pasal tulis kat web box. Bos saya padam lagi, keluar, masuk kelas Ustaz Arif, balik rumah lagi, makan nasi gulai ayam, lupa. Terus lupa selawat apa belajar tadi, selawat apa dah tu. Duk tahu Muhammad Muhammad Sayyidina Muhammad. Kena kari kepala ikan pula. Clear. Ya. Baik. Amalkan benda baik, amalkan. Dan jika katanya taruh olehmu di rumah, maka hendaklah ia pergi kepadanya dan ditaruhkan dia padanya. Maka jika ditakhirkan dia dengan tiada uzur, waalaikumsalam, maka wajib dhamannya. Ini kalau dia suruh simpan kat rumah ya, simpan kat rumah kita simpanlah. Terus simpan, jangan lewatkan ya. Kalau lewat maka tanpa uzur kena ada jaminan. Ini zaman dululah. Dan setengah daripadanya bahawa dihilangkan dia dengan bahawa ditaruhkan dia pada lain daripada tempat pertaruhan, seumpamanya atau ada tunjukkan atasnya orang mencuri atau orang yang melentangi akan empunyanya dan tamak ia pada mengambil hartanya, maka jika dikeras akan dia orang zalim hingga diserahkan dia kepadanya, maka bagi empunyanya perdomankan orang yang tempat berkirim pada yang asahnya, kemudian kembali ia atas yang zalim. Baik, dia kata sini tuan-tuan, setengah daripadanya ni isu ataupun perbincangan atau permasalahan bahawa dihilangkan dia dengan bahawa ditaruhkan dia pada lain daripada tempat pertaruhan yang betul lah, simpan bukan tempat yang betul, okey, atau seumpamanya, atau ada tunjukkan atasnya orang yang mencuri, orang ambil, atau orang yang melentangi akan empunya. Ada orang lentang sini maksudnya kacau tengah jalan, ugut ke apa sebagainya, dan tamak ia pada mengambil hartanya, maka jika dikeras akan dia oleh zalim, dipaksa hingga diserahkan dia kepadanya, maka bagi empunyanya perdomankan orang yang tempat berkirim itu. Jadi tukang kirim tadi dia maknanya gini tuan-tuan, kita simpan barang tiba-tiba dicuri, simpan elok dah dicuri, atau kena peras ugut, atau kena merompak, maka tukang yang simpan tadi, kita yang bagi pinjaman, kita yang bertanggungjawab bagi jaminan. Maksudnya tak boleh kata kat dia lah nak buat guna, kena rompak. Bukan orang minta kena rompak pun ya, kena curi, kena paksa, kena ugut. Jadi orang yang bagi pinjam tak boleh tuntut kata rugi lah, dan dia perlu bagi jaminan bahawasanya tak apalah nak buat macam mana, bukan disebabkan kelalaian, maknanya dengan sebab terpaksa ataupun dengan sebab dipaksa. Itu maksud di sini ya, dikeras akan dia.
pada yang asahnya, kemudian kembali ia atas yang zalim. Jadi urusan orang zalim tu kena kembali kepada owner dia lah, owner barang tadi. Nak settle macam mana, nak report polis ke, macam-macam cara lah, terpulang lah dalam konteks hari ni, mungkin report polis, okay, yang boleh kita buat. Okay. Jadi sekadar itu dulu, kita berhenti kat itu, kita berhenti kat itu, dan setengah daripadanya nanti kita sambung sampai minggu depan, boleh habis ikut minggu depan insya-Allah. Baik yang baik itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak baik itu datang kelemahan yang ada pada diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'anil azim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.